Tetapi orang beriman tidak mencari sebab-sebab sampai boleh percaya, boleh yakin dan boleh buat. Itulah yang diimani oleh para sahabat bila didengar peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tetap mereka yakin sebab ceritanya datang daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahimakumullah, kita ambil satu peristiwa. Baginda meletakkan tangan di dalam dua bekas air yang kecil macam baldi itu, baldi timba yang kecil. Kira-kira kalau nak guna air itu, bolehlah guna takat 10 orang. Dua baldi itu memang habislah. Digunakan untuk minum, untuk wuduk, lebih ramai menggunakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'u wa alahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita di kesempatan pada hari yang mulia ini, pada saat menunggu waktu solat, mudah-mudahan dengan kita berada dalam rumah Allah, jangan lupa kita ni i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidillah taala. Saja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah taala. Dan mudah-mudahan dengan segala pengorbanan kita sikit sebanyak daripada kita akan diberkati oleh Allah taala. Lebih khusus keberkatan yang datang di bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban, seperti diminta dan didoakan oleh Nabi akan keberkatannya. Allah barikana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan dengan asbab kita menjaga dan istiqamah dengan amalan di bulan Sya'ban, itu menjadi asbab untuk kita diberi peluang oleh Allah beribadah di bulan yang mulia Ramadan akan datang. Memang kita kena sentiasa sebut-sebut dia, kena sentiasa mengidam-idamkan dan juga doa untuk Ramadan. Kerana Ramadan adalah satu bulan yang agung, melambangkan kebesaran Islam dan juga ketinggian syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Hajj, barang siapa yang mengagungkan, menta'zim, menghormati, membesarkan syiar Allah, lambang kebesaran Allah, fa innaha min taqwal qulub, dan maka sesungguhnya itu adalah tanda ketakwaan yang penuh dalam hatinya. Antara syiar Allah Ta'ala adalah bulan yang agung, bulan Ramadan. Maka kita mengagungkan dia, membesarkannya, menanti-nanti kedatangannya, dengan kita sentiasa menyebut-nyebut dan meminta-minta kepada Allah Ta'ala agar dapat masuk dalam bulan tersebut. Tanda kita membesarkan bulan Ramadan. Kita berada di bulan-bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan keberkatan dengan amalan yang telah kita lakukan di bulan Sya'ban akan membawa kita ke dalam Ramadan nanti. Dan bila masuk Ramadan pula, kita minta pula supaya kita dipanjangkan usia sehinggalah penghujung Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita telah melalui beberapa peristiwa-peristiwa Nabi SAW yang penuh dengan peristiwa ajaib, mukjizat, peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj yang penuh dengan mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keajaiban yang Allah tonjolkan dalam peristiwa tersebut yang menjadi iktibar dan pengajaran bagi kita. Iaitu mudah-mudahan dengan peristiwa yang seumpama itu kita meyakini kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin kepada syariat Islam, kebenaran Islam, kejayaan agama yang kita anuti, dan amalan yang tuan-tuan buat ini adalah amalan yang mulia, yang lebih membawa kepada kejayaan. Kerana kita tak nak bahawa kita rasa ramai orang masih rasa masih rasa bebas tak dengan tak sembahyang Jumaat.
Masih rasa seronok lah bila ada peraturan jarak-jarak ni, supaya kita tak dapat, tak apalah, tak pergi sembahyang Jumaat tu orang tak nampak sangat, orang tak rasa kita malas sembahyang, orang rasa kita tak ada peluang, kan. Jadi siapa, Allah je yang tahu apa yang ada dalam isi hati seseorang, yang sama ada dia memang nak buat tapi terhalang, ma'zur, iaitu ada keunzuran, ataupun sengaja cari uzur, sengaja cari alasan, yakni ma'rur, maghrur. Innallaha ya'lamu bainal maghrur wal ma'dzur. Sungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati orang tu yang betul-betul ada keuzuran tak dapat buat, ataupun memang sengaja nak cari alasan nak menipu agar memang tak nak buat. Jadi oleh kerana itu, mudah-mudahan kita sentiasa berusaha. Tanda kita ni kadang-kadang tak dapat buat kerana ada orang mungkin tak boleh masuk masjid dan sebagainya. Tanda dia memang nak buat, dia berusaha dulu, datang cari jalan, tak dapat buat. Itulah orang yang uzur, maksudnya memang tak dapat. Kalau tidak ada usaha langsung, maka dia mungkin orang yang maghrur, menipu je. Tak payah pergi pun bukan boleh masuk ni. Memang tak ada usaha langsung. Oleh kerana itu, naklah kita sentiasa berusaha cari peluang-peluang kebaikan yang mampu dan masih diberi peluang untuk kita lakukan. Kita tengok bagaimana peristiwa-peristiwa mukjizat baginda Nabi SAW sehingga menzahirkan orang-orang yang betul-betul beriman dan orang yang betul-betul kufur kepada Rasulullah SAW. Tidak percaya dengan kisah-kisah daripada Nabi SAW. Masih menggunakan akal dia untuk menilai perkara itu benar ataupun tidak. Tak logik lah, tak boleh terima lah, maka dia tak terima. Maka ini orang yang mencari alasan supaya dia senang, jelas dia tak ikut tu ada alasan. Tapi orang beriman tidak mencari sebab-sebab sampai boleh percaya, boleh yakin dan boleh buat. Itulah yang diimani oleh para sahabat bila didengar peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tetap mereka yakin sebab ceritanya datang daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahimakumullah, kita ambil satu peristiwa. Baginda meletakkan tangan di dalam dua bekas air yang kecil macam baldi itu, baldi timba yang kecil. Kira-kira kalau nak guna air itu, bolehlah guna takat 10 orang. Dua baldi itu memang habislah. Digunakan untuk minum, untuk wuduk, lebih ramai menggunakannya. Riwayat Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bersama Nabi SAW dalam perjalanan. Kami bermusafir di malam hari, sehingga ketika sudah hampir waktu subuh, kami membina kemah dan kami tertidur sehingga matahari terbit. Nak rehat, telajak tidur, letih sangat kerana musafir. Maka tidur malam tu telajak sampai matahari naik. Tak sempatlah nak, tak jaga sembahyang subuh. Orang yang pertama bangun di kalangan kami adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila matahari dah naik tu, Sayyidina Umar yang mula-mula terjaga. Dia berdiri di samping Nabi SAW, lalu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir dengan suara yang kuat sampai Nabi pun terkejut dan jaga daripada tidurnya. Ketika baginda bangun mengangkat kepalanya, baginda melihat matahari telah terbit. Oh, dah cerah dah siang dah. Berarti dah terlepas sembahyang subuh. Baginda bersabda, teruskan perjalanan. Bangun-bangun je Nabi kejut semua orang. Lebih daripada 40 orang, 50 orang, lebih macam tu. Jom jalan, kita jalan lagi perjalanan. Kami pun teruskan perjalanan. Jadi tak sembahyang lagi subuh ni, tak sembahyang lagi subuh. Matahari dah naik. Hingga matahari berwarna cerah, kepanasan. Terang betul, terik dah, panas dia. Baginda barulah singgah di tempat berteduh dan baginda solat subuh bersama dengan kami. Berjemaah macam subuh biasa, macam subuh on time. Bukanlah qada buat sendiri-sendirilah. Tak. Malah sebagian riwayat mengatakan termasuk azan, sembahyang sunat, qamat, sembahyang fardu subuh. Walaupun dah terkeluar waktu. Rasulullah SAW bertanya kepadanya,
hai fulan, apa yang menghalangi kamu? Apa sebab kita semua terlena tadi tak bangun? Kamu pun tak dapat bangun nak kejut. Sebenarnya Nabi sebelum ni, Nabi dah lantik seorang yang jaga malam. Kami nak tidur, engkau jaga. Iaitu Bilal bin Abi Rabah. Jadi Nabi pesan, kalau kamu rasa ngantuk, kamu nak tidur, kamu kejut dulu satu orang ni, bangun. Kamu pula tidur, bagi dia pula bangun. Dia nak tidur, kejut orang lain, dia tidur, jadi gile-gile sehinggalah waktu subuh. Kan? Jadi dapatlah bangun on time subuh. Tapi Bilal pun terlena, tak dan nak kejut orang lain. Dia terlena terus. Jadi semua orang terlena. Jadi masa sembahyang subuh tadi, ada seorang Nabi nampak dia tak sembahyang subuh. Sembahyang qada ni, yang di luar waktu. Dah matahari terik dah, baru sembahyang subuh. Okey, kenapa Nabi tadi bangun-bangun tak sembahyang? Jalan dulu. Sampai matahari dah terpacak dah, panas dah, baru Nabi berhenti sembahyang. Kerana Nabi nak ambil kesempatan waktu masih redup, waktu masih sejuk, pagi-pagi, awal pagi, jalan dulu. Kalau sibuk sembahyang di awal tu, nanti dah matahari terik, nak jalan susah. Okey, kita macam mana? Dulu zaman naik unta kuda, nak jalan memang kena panas. Kita kereta ada aircon, tak apa, kita buat dulu. Kita terjaga, katalah singgah kat mana R&R, tertidur dalam kereta, matahari dah naik. Kan? Bolehlah kita sembahyang dulu. Qadanya sebab matahari naik panas pun kita dalam kereta ada aircon. Tapi Nabi tadi nak ambil kesempatan sejuk, jalan dulu. Matahari dah panas dah, baru kita berhenti sembahyang. Ini menunjukkan bahawa Nabi sembahyang juga walaupun terlepas waktu. Berarti Nabi qada sembahyang walaupun di luar waktu. Maksudnya dah terlepas, Nabi tetap solat juga. Siapa kata sembahyang yang kita tinggal tak perlu qada? Kita taubat cukup. Astaghfirullahalazim, aku bertaubat, ya Allah, dulu aku tak sembahyang. Dah cukup, tak payah buat apa-apa, dah selesai. Tak selesai, tuan-tuan. Kena qada. Kalau tak perlu qada, buat apa Nabi nak qada ni? Sedangkan dia tertidur tu bukan sengaja. Tertidur itu dimaafkan, tapi tetap kena qada. Benda yang dimaafkan pun kena qada. Bagaimana yang kita dulu jahil, tak mau tahu sembahyang, tak peduli dengan solat, sibuk dengan kerjaan kita dan sebagainya, akhir-akhir ni baru nak sedar, baru nak kenal sembahyang. Wajib qada. Kerana Nabi sebut wadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang dengan Allah lebih utama untuk kamu qada, tunai balik. Hutang dengan Allah lebih utama untuk kamu bayar tunai balik. Jadi hutang dengan Allah termasuk sembahyang kita, puasa qada, puasa kita Ramadan, ibadah zakat. Kalau tak bayar dulu pada waktunya, itu dikira hutang. Puasa Ramadan tak buat, itu dikira hutang. Agak-agak beberapa tahun dulu kita tak peduli pada puasa, wajib kena qada. Begitu juga dengan salat. Maka Nabi pun qada sembahyang yang terluput. Ada seorang ketika Nabi sembahyang subuh ni, waktu ni, ada seorang tak sembahyang. Selesai sembahyang, Nabi tanya dia, kenapa engkau tak sembahyang tadi? Maka dia kata, ya Rasulullah, aku berjunub. Maksudnya mungkin keluar air mani, sehingga dia tak boleh nak sembahyang. Nak kena mandi dulu, mandi wajib. Jadi air pun tak ada. Sahabat pun ada sikit yang boleh tadi ambil wuduk selesai. Dia tak sempat lah, tak cukup untuk mandi wajib dia. Maka mana tadi Nabi sebut, maka Rasulullah bersabda, pergilah kamu untuk tayamum. Tayamum menggantikan mandi wajib ketika air tak ada. Tayamum macam mana? Bukanlah tayamum tu kalau kita duk terbayang, ambil wuduk kan, basuh bahagian muka, tangan, kaki dengan air. Kalau tayamum pun sekadar tapak tangan, sapu muka dan tangan. Tapi kalau mandi wajib, kena mandi seluruh badan. Tayamum menggantikan mandi wajib pun kena mandi pasir seluruh badan.
Dia faham macam tu. Nabi kata tidak. Tayamum kamu macam biasa. Walaupun itu cara tayamum menggantikan wudu, itu juga cara tayamum yang sama menggantikan mandi wajib. Tak perlu guling-guling pasir, nak bagi pasir masuk celah-celah jari, telinga semua, tak payah. Sekadar tepuk saja aku bertayamum menggantikan mandi wajib, ataupun saja aku tayamum untuk mengharuskan solat, niat macam tu, masa tepuk ni pasir tanah, saja aku tayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Dah ketuk pasir-pasir kasar dia, sapu muka, tepuk lagi, ketuk-ketuk buang pasir, sapu tangan kanan, sapu tangan kiri, selesai pergi sembahyang subuh. Itulah menggantikan mandi wajibnya dan wuduknya. Maka okeylah, dia pun pergi tayamum dan dia pun sembahyang subuh qada tadi yang dia tak ikut Rasulullah tadi. Lalu baginda menyuruh, jom kita jalan lagi. Jalan lagi. Jalan, cuma Nabi wakilkan kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Imran bin Husain sahabat Nabi, suruh engkau pecut dulu ke depan. Wahai Imran, kau pergi dulu. Engkau cari dulu kawasan mana ada air. Okey, kita akan pergi singgah. Jadi dia pergi reki lah untuk cari mana tempat ada air. Maka Imran pun pecutlah, cari ke depan, pergi kanan, kiri, ke depan, mana kokok, tengok teropong-teropong ada tak lopak-lopak air. Maka ketika dia menanti-nanti itu, ada nampak seorang perempuan yang bawa 2 baldi air. Maka dia pun bertanya, kejap dia tahan perempuan tu. Perempuan tu gementar, takutlah, ni tengah padang pasir, tahu nak rogol dia ke, lanun ke apa ni. Maka dia kata, jangan takut, jangan takut. Aku tak buat apa-apa, tak buat, bukan ni tak. Cuma aku nak tanya, kamu dapat air ni dari mana? Ambil dari mana? Ada perigi ke? Ada kolam ke? Maka dia, perempuan tu kata, jauh. Aku jalan dah berapa lama dah ni baru sampai sini. Jauh lah, jauh. Sana tu. Nak tunjuk pun payah, jauh. Jadi, maka dia kata, kau boleh tunggu sekejap tak? Kenapa? Tunggu rombongan aku datang lagi. Takutlah perempuan tu, tapi dia tenangkan. Maka dia kata, kau nak ke mana? Aku nak balik ke rumah aku ni, bawa air nak balik ke rumah. Tolonglah jangan curi, jangan rampas, jangan rompak aku punya air, kerana aku nak bawa balik kepada anak-anak kat rumah. Kan? Maka sahabat Sayyidina Imran tadi kata, boleh tunggu sekejap tak? Tiba-tiba rombongan Nabi makin dekat, makin dekat, makin dekat. Jadi perempuan tu tercengang, lagi ramai orang lelaki, takut dia. Maka dia, Nabi minta, boleh tak nak pinjam air itu sekejap. Jadi ketika tu wanita tu macam tak mau bagi, tapi nak buat macam mana, orang lelaki ramai tak bagi kang, dia orang tangkap. Dia tak kenal siapa ni, tak tahu pun Rasulullah. Dia macam terpaksa bagi, okeylah, ambil lah. Tapi dia tengok apa Nabi lelaki ni buat, maksud Nabi Muhammad SAW. Jadi dia dengar orang panggil dia, Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Dia pun tak tahu apa Nabi Allah, apa Rasulullah. Siapa ni Rasulullah lah, Nabi Allah, nama dia ke siapa? Maka ketika tu Nabi celup tangannya dalam baldi air tadi. Celup dalam baldi air sambil Nabi membacakan dan tiup dalam kedua-dua baldi tersebut. Maka dia berkata, setelah tersebut, maka Nabi panggil rombongan sahabat semua, mai ambil air minum. Dia pun rasa habis lah air aku, penat-penat aku jalan jauh, dia orang rompak dah air aku. Tapi dia tengok datang seorang minum, bayangkan orang dahaga ni, minum bukan sekadar botol ni, botol besar pun tak cukup, gok-gok sekenyang-kenyangnya. Minum, ada yang basuh muka dan sebagainya, ada yang perbarui wudu. Dan Nabi suruh cedok bagi kepada lelaki yang berjunub, bertayamum tadi, nah ambil air pergi mandi wajib. Ambil air suruh mandi wajib. Dia cedok bola bekas dia, qirbah. Qirbah ni kulit kambing yang dijadikan tangki air, jadi botol air. Dia panggil qirbah zaman tu lah, tu tank untuk simpan air. Jadi dia habuh dalam qirbah dia penuh, dia pergi mandi. Bayangkan nak mandi tu mungkin satu baldi tu dia seorang je. Kan? Tapi masa dia tengok seorang-seorang minum, dia jenguk, dia keling-keling dalam baldi itu, tak kurang, takah air duk gitu je, tak turun, tak berkurangan. Heran dia, lepas minum seorang, 2 orang, 10 orang, 20 orang,
Tetap penuh baldi dia penuh, tak kurang pun. Kawan tu cedok isi dalam kirbah tadi, bawa pergi mandi pun tetap penuh airnya. Heran dia. Jadi dia dah rasa tenang. Tadi takut ni gementah habis air ni, aku penat nak pergi cari lagi. Jauh perjalanan. Tapi rupanya tengok ambil banyak pun air tak kurang-kurang. Kan? Baginda meminta bekas tersebut dan bukannya kemudian memegang dan meniup. Tadilah di awal Nabi doa tadi. Berikan sebahagian bekalan kamu. Maksudnya dah minum dah, semua sahabat dah minum semua dah. Semua dah aja. Ada lagi keperluan nak guna air? Tak ada dah ya Rasulullah, kami dah okey dah. Dah isi semua tangki-tangki kami dah penuh dengan air dah. Tapi dia tengok dalam baldi tu tak kurang, macam tu juga. Maka setelah tu baginda pun kata, kamu bayar balik air dia. Dah guna air dia, tak kurang pun. Tetap banyak tu juga, kembalikan pada perempuan tu. Bukan curi pun, tak kurang pun. Air tu masih ada. Lepas tu Nabi kata bayarlah dengan sumbangan kamu, makanan-makanan apa yang ada, bagi kat dia. Dia orang tu ada kurma banyak, bagi pada dia. Tepung lah, apa segalanya lah. Bekalan pada dia. Maka berikanlah sebahagian bekalan kamu. Kami pun mengumpulkan sebahagian bekalan kami daripada kacang, kurma, tepung dan sebagainya. Baginda bersabda kepada wanita itu, pergilah, terima kasih, selamat perjalanan kamu, pergilah balik. Dan berilah makanan-makanan yang banyak ni kepada anak-anak kamu, sedekah. Jadi patut tak payah bayar, tak apa. Sebab air tak kurang pun. Tapi Nabi tetap bagi makanan-makanan sedekahnya kepada wanita tersebut. Ketahuilah bahawa kami tidak mengurangkan air kamu sedikit pun. Tengok. Dia pun tengok, iyalah, penuh macam dia tadi, awal tadi. Ketika dia tiba pada keluarganya, jadi perempuan ni pun baliklah jumpa keluarga dia. Dia pun tak kenal Rasulullah, Nabi Allah tu siapa. Cuma dia rasa heran dan takjub, macam mana boleh dia guna air banyak ni, berpuluh-puluh orang, tapi tak kurang-kurang pun air. Heran dia. Dia pun baliklah jadi buat bahan cerita dia. Cerita pada ahli keluarga dia demikian. Maka setelah tu dia pun cerita, aku dengar dia orang panggil dia sebagai Rasulullah, Nabi Allah, tapi aku tak tahu siapa orangnya. Setelah tu tak lama datang rombongan sahabat Nabi, kebetulan singgah di kampung dia. Orang Islam lah, singgah di kampung dia. Maka dia pun tanyalah, dia masih duk cerita hal tu. Lelaki itu nama Rasulullah, Nabi Allah. Barulah orang ni buka mulut, itulah sekian Rasulullah yang diutuskan oleh Allah, datangnya Al-Quran dan sebagainya. Maka terus dia tak fikir panjang, sebab dia dah tengok mukjizat Nabi SAW. Tengok dengan mata kepalanya keajaiban yang Nabi lakukan. Terus dia syahadah masuk Islam, dan dia mempengaruhi keluarganya juga menerima Islam, dan orang kampungnya menerima Islam. Allah beri hidayah kepada dia, kepada penduduk kampungnya. Itu disebabkan oleh cerita perempuan tadi. Cerita, orang dah dengar je. Orang lain baru cerita, ini agama semikian, kena masuk Islam. Semua terima Islam. Wanita itu masuk Islam dan mereka semua orang kampungnya itu juga masuk Islam. Hadis ini ceritakan dalam banyak inilah. Okey, telaga di Quba yang kering berubah menjadi penuh. Kisah Yahya bin Sa'id bahawa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu datang ke Quba dan bertanya kepada penduduknya tentang telaga di situ. Dia katakan, jadi di Quba ni banyak perigi-perigi buruk, telaga-telaga buruk. Sebab dah tak ada air, orang biar jadikan longgok sampah ajalah. Pelepah tamar, campak dalam tu dan sebagainya. Tak ada air. Maka Nabi datang, ada yang Nabi minum air, bakinya Nabi tuang dalam perigi. Naik baik, keluar buang-buang sampah tersebut, jadi perigi yang masih diguna segar. Sehingga hari ini ada sebenarnya dekat Masjid Quba di Madinah tu, ada satu telaga Aris. Aris nama telaga tu. Aris ni nama orang Yahudi yang asal korek telaga tu. Jadi Bi'ru Aris, telaga tu sangat bersejarah. Dia dekat dengan Masjid Quba kerana cincin Nabi SAW jatuh dalam perigi tersebut. Sebelum tu telaga tu jadi air busuk. Air yang yalah nak minum pun dia orang terpaksa kena tadah buang dia punya macam-macam lah, klorin ke apa benda, bukan klorin, apa bau-baunya, dan kemasinan air tersebut nak minum pun susah. Jadi datang Nabi SAW hanya ludah dalam Bi'ru Aris tu, ludah.
sehingga terus air itu menjadi tawar, maksudnya boleh minum dengan senang, segar dan tak lagi perlu tapis-tapis dan sebagainya. Dan ada satu lagi perigi buruk kan, yang tu bi'ru aziq, tak salah saya bi'ru aziq. Maka juga Nabi minum dan tuang saki-baki minuman Nabi SAW, saki-baki wuduk Nabi ke dalamnya, sehingga membuat sampai hari ni perigi-perigi yang Nabi ludah-ludah, Nabi doa-doa, naik sampai hari ni. Jadi di bi'ru aziq tu, bi'ru aziq masih ada jadi tempat lawatan sampai hari ni. Kita pergi tengok, kalau tuan-tuan mungkin yang pernah pergi masuk dalam tu, dekat Masjid Quba, dia guna pam tu, pipe besar ni, pam keluarkan air untuk airkan saluran longkang-longkang pergi ke kebun-kebun kurma dia orang. Bayangkan guna pam tu, berapa liter dia keluarkan, berapa ribu liter dia keluarkan satu hari, berterusan pam, bum 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 bum. Kita nak pergi mandi boleh, nak tadah minum. Kalau kita tadah dalam botol ni tuan-tuan, bawa balik tak ada, langsung keladak, macam air yang dah tapis bersih kan, boleh minum. Sampai hari ni masih ada Aziq, bi'ru aziq. Tuan-tuan boleh pergi ke Masjid Quba tu, ada berdekatan, tanya orang kat mana, dia tunjuk dekat-dekatnya. Maka ditunjukkan telaga itu. Jadi laki tadi pergi ke Quba, maka ditunjukkan telaga tersebut kepada aku. Seseorang datang mengambil air di sana dengan keldainya, tetapi telaga itu sangat sedikit airnya, jadi cedok penuh, dalam nak dapat air. Rasulullah SAW datang lalu merintahkan untuk diambilkan air daripada telaga itu dengan menggunakan baldi. Kemudian baginda berwuduk dengan airnya dan meludahi dalam bekas. Jadi Nabi ambil wuduk, saki-baki tu menitik, Nabi tadah dan Nabi kumur luah dan suruh tuang dalam perigi tersebut. Semenjak itu, telaga tersebut tidak pernah kurang air sampai hari ini masih ada di tempat tu, Bir Aziq, dan juga tempat tersebut yang dia orang namakan sebagai Masjid Mustazal. Tak salah, Masjid Mustazal. Mustazal ni tempat Nabi berteduh sebelum masa Nabi sampai daripada hijrah sampai ke Madinah. Nabi duduk kat situ dulu, duduk rehat dulu. Jadi masa rehat tu panas terik kena badan Nabi. Maka Sayyidina Abu Bakar ambil kain selendang ni, pegang dua orang, dua pegang bucu ni, dua orang lagi pegang bucu, jadi payung Nabi. Maka memayungi Nabi itulah dinamakan Mustazal, tempat Nabi dipayung, tempat Nabi dilindungi dengan payung, berteduh, duduk rehat situ. Sehingga tuan tanah tu tanya, ya Rasulullah, apa hajat mula-mula, apa yang hajat yang diperlukan? Maka Nabi kata, aku perlu untuk, maksudnya nak bina masjid kalau ada tanah. Oh, dia kata, aku ada tanah kat sana ya Rasulullah, tapi tempat aku jemur kurma. Maka Nabi kata, jom pergi tengok. Pergi tengoklah tapak tu, Nabi setuju ini buat masjid. Itulah tapak Masjid Quba yang ada sampai hari ini, yang diwakafkan oleh tuan tanah tadi ni. Jadi perigi tersebut membuat-buat airnya dan tak pernah kurang tuan-tuan, dan bersih, nyaman, sedap. Malam harinya aku melihat baginda buang air kecil, maksudnya kemudian baginda mendatangi telaga tersebut untuk berwuduk, membasuh kedua mukanya, basuh macam-macam lah, basuh kaki, mandi dan sebagainya. Setelah tu baginda pun solat di situ dekat dengan perigi itu, sehingga hari ini dia buat tempat rehat, dan dia buatlah dengan tiang batang kurma dan buat pelepah untuk kita datang melawat dan juga ambil keberkatan. Tempat Nabi berehat di situ, tempat Nabi solat sunat di situ, ambil wuduk di situ dan sebagainya. Masih ada sampai hari ini, Masya Allah. Dan yang terakhir, mata air mengalir daripada celah tangan Nabi SAW. Ini banyak riwayat dan banyak peristiwa berlaku. Antara yang disebutkan, peristiwa ini berlaku di Hudaibiyah. Air keluar daripada celahan ni, celah bukan daripada ujung jari ya, celah jari ni mencut keluar. 1, 2, 3, 4. Sebagian riwayat mengatakan 2 belah tangan, ada yang mengatakan sebelah kanan sahaja. Mungkin peristiwa tu berlaku banyak kali. Ada ketika Nabi buat guna dua-dua tangan, ada yang mengatakan daripada tangan kanan sahaja. Sehingga kan dimanfaatkan air itu. Setelah mana sahabat ni kehausan, tak ada air, nak wuduk pun tak ada. Jadi Nabi kata, siapa yang ada baki air? Dia kata, aku ada sikit ya Rasulullah, semangkuk ni je. Nabi kata, bawa mai sini. Maka Nabi celup tangannya ke dalam mangkuk tersebut,
Dengan baca doa mudah-mudahan diberikan keberkatan, Nabi angkat terus memancar air daripada celah jari Nabi. Kata sepakat para ulama mengatakan itulah air yang paling bersih di muka bumi, paling mulia di muka bumi, lebih daripada air Zam-Zam. Tapi air itu kita tak dapat lagi dah, kan? Yang kita bakinya yang terbaik adalah air Zam-Zam. Zam-Zam 5 syuribalah air Zam-Zam, terpulang kepada apa yang kita niatkan untuk kita minum. Niat untuk syifa jadi syifa, niat untuk kuat jadi kuat. Jadi disunatkan sebelum kita minum Zam-Zam, kita niat dulu, doa dulu. Ya Allah, dengan keberkatan Zam-Zam ni berilah kebaikan ini apa yang kita hajati, maka akan ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Jadi cerita tadi, Jabir bin Abdullah berkata, para sahabat Rasulullah SAW mengadu kepada baginda bahawa mereka sedang kehausan. Baginda minta bekas air, kemudian menuang sedikit saki-baki air yang ada dalamnya. Setelah itu Rasulullah SAW meletakkan tangan baginda mencelupkan dalam bekas tadi ni. Lalu baginda bersabda, minumlah kamu. Maka mereka pun dapat minum. Aku melihat air itu memancar keluar daripada celah-celah jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dimanfaatkan oleh semua sahabat. Dalam peristiwa Hudaibiyah seramai 1,500 orang sahabat. Bayangkan 1,500 orang, berapa galen, berapa liter, berapa ribu, mungkin 1,000 liter kot kan, nak guna minumnya, wuduknya, semua air yang keluar daripada jari Nabi. Banyak sahabat semua minum sekenyangnya. Sampai dah selesai barulah Nabi berhenti air tersebut daripada jari Nabi. Dan air kalau keluar daripada ni biasa yang busuk-busuk, tapi tidak. Airnya air yang bersih, yang sedap, yang boleh dia buat minum, halal dibuat wuduk dan sebagainya. Itulah beberapa peristiwa mukjizat daripada baginda Rasulullah SAW. Dan sekadar itulah untuk peristiwa kita dapat dengar kisahnya. Kisah baginda tadi, sehingga 2 baldi air boleh diminum dengan doa Nabi SAW, barakah daripada celupan tangan Nabi SAW. Jadi air itu seolah hidup. Air itu jadi macam air hidup. Hidup maksudnya dia ambil, dia naik lagi, tak kurang-kurang, berkembang-kembang air tersebut menjadi takah yang sama seperti sebelum diguna pakai. Dan itu peristiwa menjadi asbab kepada hidayah kepada seluruh kampung wanita tadi. Dan kisah Telaga Quba, sebenarnya di Madinah Al-Munawwarah banyak telaga yang peristiwa seumpama demikian. Termasuklah sampai hari ini yang masih boleh kita masuk dan ambil airnya, iaitu perigi Osman, Bi'r Osman. Masih boleh kita tumpang pergi ambil air minum dan sebagainya, Bi'r Osman. Dan di Ja'ranah juga, Telaga Ja'ranah. Itu semua tempat-tempat yang berada di Mekah dan sebagainya di Madinah Al-Munawwarah. Dan termasuk air yang keluar daripada celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya air daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan akan beri manfaat untuk kita dan semoga kita mendapat cinta baginda Rasulullah SAW dan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhtina bil husna wa anta radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana asrif anna adzab jahannam إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقر مقام. اللهم بارك لنا في رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن وحفظ الأعضاء والآثام وحفظ الأعضاء واللسان يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.